Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi at-tayyibin wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati seluruh jawatan kuasa pengurusan Baitus Salam, seterusnya hadirin dan hadirat, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali, alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ini kita dapat bersama sekali lagi berkumpul bagi kita meneruskan majlis pengajian sirah kita menggunakan kitab ringkasan Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kuliah yang lepas, iaitu pada 2 minggu yang lepas, kita telah menceritakan 2 topik berkenaan dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan salat, iaitu yang pertamanya berkenaan dengan sujud sahwi, dan yang keduanya adalah berkenaan dengan pandangan mata semasa salat. Dan kita telah sebutkan bahawasanya semasa salat ni disunatkan kepada kita untuk memandang ke tempat sujud. Dalam erti kata lain, kalau kita pejam mata semasa salat atau kita pandang ke tempat selain daripada tempat sujud semasa salat, maka perbuatan itu hukumnya adalah makruh, kerana lawan kepada sunat adalah makruh. Cuma ada pengecualian seperti yang disebut oleh Ibn Al-Qayyim. Dia kata, sekiranya kalaulah kita ni pejam mata akan menyebabkan kita ini lebih khusyuk dalam situasi yang kalau dia ini buka mata semasa salat, pandangan dia boleh jadi terganggu dengan perhiasan-perhiasan dalam masjid, corak-corak yang ada di dinding-dinding masjid dan seumpamanya, dia boleh terganggu dan terhilang khusyuk. Jadi dia ambil langkah, inisiatif dia adalah untuk dia pejam mata. Maka ketika ini, kata Ibnul Qayyim, ia tidak makruh. Sebaliknya yang lebih tepat, ia adalah mustahab. Dan mustahab ni nama lain bagi sunat. Mustahab adalah nama lain bagi sunat. Dan pada malam ni kita nak sambung sedikit lagi yang berkait juga dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan salat. Cuma disebutkan di sini, faslun fi ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluhu ba'da insirafihi min as-salah wa julusihi ba'daha wa sur'ati intiqalihi minha wa ma syara'ahu li ummatihi min al-adhkari wal qira'ati ba'daha. Fasal berkenaan dengan bacaan-bacaan yang dibaca oleh Nabi selepas Nabi selesai salat, dan duduknya Nabi selepas salat, serta bersegeranya Nabi beredar daripada masjid selepas baginda salat, dan apa yang baginda syariatkan kepada umatnya daripada zikir-zikir dan bacaan-bacaan selepas salat. Jadi perbahasan kita nak cerita tentang beberapa topik ni. Jadi yang pertama sekali, zikir selepas salat. Disebutkan di sini, kana sallallahu alaihi wasallam idza sallama istaghfara salasan. Nabi ni sallallahu alaihi wasallam apabila baginda selesai memberi salam, baginda akan istighfar sebanyak 3 kali. Jadi zikir yang pertama selepas salat yang Nabi baca adalah apa? Istighfar. Dan istighfar ni berapa kali? 3 kali.
Cuma dari sudut lafaz. Dari sudut lafaz. Istighfar ni dia ada banyak lafaz. Contoh, kalau kita kata Allahumma ghafirli dhunubi, istighfar juga. Kalau kita kata Rabbi ghafirli, pun istighfar juga. Dan contoh, Sayyidul Istighfar sebagai contoh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Pun istighfar juga. Jadi bila ia boleh difahami dengan pelbagai kaifiat, kita nak yang mana satu yang Nabi baca? Begitu. Takkan Nabi baca semua sekali tak? Sebab itu ada salah seorang ulama yang meriwayatkan hadis ni. Dia salah seorang perawi hadis. Dia tanya kepada tok guru dia, kaifal istighfar? Bila Nabi ni dalam hadis riwayat ni dikatakan Nabi SAW beristighfar 3 kali selepas salam. Jadi sahabat ataupun perawi hadis ni, dia tanya kepada tok guru dia yang meriwayatkan hadis ni juga. Dia kata kaifal istighfar? Macam manakah kaifiat istighfar? Kaifah ni dia nak tanya kaifiat, tata cara atau sifat. Kemudian guru dia kata apa? Dia kata Nabi SAW menyebut astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Gitu. Jadi dia macam ni, hadirin dan hadirat. Pertama, kita biasa dengar orang selepas salat ni astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Begitu. Betul tak? Dia akan panjang sedikit. Orang tanya adakah perbuatan ni salah? Kita kata tidak salah. Perbuatan ni dia tidak salah. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tidak salah kalau dibaca selepas salat. Tetapi yang mana lebih afdal antara dia ucapkan astaghfirullah dengan astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih? Kita kata kalau mengikut kepada apa yang Nabi SAW baca lebih baik, lebih afdal, maka astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah lebih afdal. Satu. Dan begitu juga kadang kita tengok ada sebahagian kita ni, lepas salat dia tak baca astaghfirullah. Dia terus alhamdulillahillazi lam yattakhis waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk tu. Itu betul, itu sebenarnya adalah ayat Quran. Tetapi adakah ia merupakan zikir selepas salat yang dibaca sebaik sahaja atau sejurus sahaja kita selesai salat? Pertama begini, sebenarnya memang ada hadis yang menunjukkan bacaan tu adalah bacaan selepas salat. Alhamdulillah allazi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk. Cuma hadis tu adalah hadis yang dhaif, hadis yang dhaif. Jadi sama juga, kalau kita nak baca pun bukan tak boleh, boleh. Tetapi isunya adalah isu afdaliyah, yang manakah keutamaan kita? Yang mana prioriti kita adalah untuk menepati dan mengikuti apa yang dibaca dan dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, tak adalah perawi hadis ni sampai tertanya kan, betul tak? Kenapa dia tanya, wahai tok guru, kaifiat istighfar macam mana? Patutnya bila dah ada riwayat yang bagi tahu kepada kita, Nabi ni selepas Nabi bagi salam, Nabi istighfar 3 kali. Apa je istighfar pun terpulang. Tapi disebabkan budaya para ulama ni, lebih-lebih lagi ulama-ulama hadis, mereka ni nak contohi dan nak teladani sebiji-sebiji apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia tanya tentang kaifiat. Maka dijawab oleh guru dia astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Gitu. Jadi kalau kita dapat baca yang itu pun, itulah yang terbaik. Kemudian waqal, dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca macam saya kata tadi, alhamdulillah tadi tu, dia hadis dhaif, sedangkan hadis yang Nabi istighfar selepas salam ni adalah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi sentiasalah hadis yang sahih didahulukan berbanding hadis yang dhaif. Kemudian selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighfar, baginda membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Yang ni lafaz dia, walaupun mungkin berbeza dengan apa yang kita biasa dengar. Yang kita biasa dengar apa? Allahumma antas salam wa minkas salam
wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam. Kemudian tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Betul tak? Itu yang kita biasa baca atau kita biasa dengar. Tapi sama juga, itu adalah doa dan tidak ada masalah. Takkan berdoa jadi haram, tidak. Tambahan pula selepas salat, bukan waktu larangan untuk kita berzikir, bukan waktu larangan untuk kita berdoa. Tapi dia lebih berlegar sekitar isu afdaliyah. Yang afdal adalah mengikuti lafaz yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi lafaz yang dibaca oleh Nabi, ditunjukkan oleh Nabi adalah Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Tabarakta ya zal jalali wal ikram. Terjemahannya adalah, ya Allah, engkau adalah As-Salam. Dan As-Salam ni adalah salah satu daripada nama-nama Allah. Allah mempunyai nama-nama yang baik. Antara nama Allah adalah As-Salam. Sebab itu orang bahas, apakah hukum kita bagi salam kepada Allah? Kadang orang kita ni dia suka buat benda pelik. Assalamualaikum ya Allah, apa khabar? Macam tu. Ada, memang ada. Kadang orang kita ni kan dia suka buat warak, dia suka buat, dia lain daripada yang lain. Dalam bab agama ni dia suka kalau kita buat benda yang agak lain tu, dia kata itulah yang lebih baik. Padahal yang kita buat yang lebih baik adalah apabila perbuatan kita tu bukan pelik daripada orang lain, tapi ikut apa yang Nabi ajar. Itulah yang paling baik. Jadi ulama bahas apa hukum bagi salam kepada Allah. Maka Nabi SAW kata tidak perlu. Kerana Allah ni huwas salam. Allah ni adalah as-salam. Jadi kalau untuk Allah ni kita ucapkan at-tahiyyat sahaja. Maksudnya at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Tapi kalau untuk manusia ni baru assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Untuk manusia baru salam. Itu sebab dia. Kerana Allah ni huwas salam. Jadi Allahumma antas salam wa minkas salam. Daripada Allah lah datangnya kesejahteraan, keselamatan, keamanan. Maha berkat kamu ya Allah, wahai Tuhan yang maha agung lagi maha mulia. Jadi kalau ikut flow dia, selepas kita selesai salat, iaitu selepas kita selesai memberi salam, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Kemudian disebutkan oleh penulis kitab kita ini, hadirin dan hadirat yang saya muliakan, walam yamkusu mustaqbilal qiblati illa miqdara ma yakulu zalik. Dan Nabi ni tidak kekal menghadap ke arah kiblat tempoh masanya, melainkan kadar Nabi membaca bacaan tersebut. Maknanya selepas Nabi bagi salam, Nabi tak membelakangi kiblat lagi, Nabi masih menghadap kiblat. Dan ketika Nabi masih menghadap kiblat, Nabi istighfar 3 kali dan Nabi baca Allahumma antas salam sehingga selesai tadi. Dan selepas daripada itu, barulah Nabi menghadap ke arah makmum. Nabi menghadap ke arah para jemaah. Bahkan selepas Nabi ucapkan tabarakta ya zal jalali wal ikram, bal yusri'ul intiqala ilal ma'mumin. Nabi bersegera berpaling ke arah makmum. Sebahagian ulama mencari hikmah. Iaitu hikmah kenapa Nabi berpaling ni, sebab Nabi nak tengok ada tak makmum yang masbuk. Jadi kalau ada makmum yang masbuk, Nabi tak nak bacaan zikir selepas salat mengganggu makmum yang sedang salat. Jadi sebab tu Nabi berpaling ke belakang. Jadi kalau ulama yang berpegang bahawasanya perbuatan Nabi berpaling ke arah makmum selepas salat ni ada hikmahnya. Kalau hilang hikmah tu, tak apalah kalau kita tak berpaling, betul tak? Maknanya kalaulah selepas kita semayang memang tak ada pun orang yang masbuk, bolehlah kita terus menghadap kiblat. Ini pandangan yang pertama. Tapi kalaulah orang anggap benda ni sebagai amrun ta'abbudi, itu ibadat. Bila Nabi berpaling selepas tabarakta ya zal jalali wal ikram, Nabi menghadap ke arah makmum, tak kiralah ada makmum yang masbuk ke atau tidak ada ke, tapi itulah perbuatan Nabi. Jadi kalau kita nak ikut, kita kena juga berpaling walaupun belakang kita semuanya adalah muafiq belaka-belaka. Maknanya tidak ada yang masbuk, tidak ada yang masbuk daripada imam. Dan wakana sallallahu alaihi wasallam yanfatilu an yaminih wa an yasari.
Nabi berpaling bila Nabi dah berpusing ke belakang menghadap ke arah makmum, maka Nabi tengok kanan dan Nabi tengok kiri. Maknanya Nabi meneliti keadaan apa? Makmum, keadaan para jemaah. Summa kana yuqbil. Selepas Nabi tengok kanan, selepas Nabi tengok kiri, kemudian barulah Nabi yuqbilu 'alal ma'mumina biwajhi. Nabi menghadap ke arah makmum dengan wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yakhussu nahiyatan minhum duna nahiyah, dan Nabi tidak mengkhususkan satu sudut ke atas sudut yang lain. Maknanya Nabi pandang ke depan saja. Maknanya tidaklah Nabi ni kalau paling ke belakang Nabi hanya tengok orang yang belah kanan je, tidak, ataupun orang yang belah kiri saja. Ini tidak dikhususkan. Tapi Nabi menghadap ke arah makmum. Baik. Tetapi ini adalah untuk solat selain daripada solat subuh. Selain daripada solat subuh. Kerana kalau solat subuh, Nabi lama sedikit duduk di masjid dan lama sedikit duduk di tempat solat. Disebutkan di sini, wa kana sallallahu alaihi wasallam idza shalla al-fajr jalasa fi musallahu hatta tatlu'a asy-syams. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apabila selesai solat subuh, baginda akan duduk di tempat baginda solat tadi sehinggalah matahari terbit. Sehingga matahari terbit. Jadi matahari terbit ni ibarat atau isyaratnya waktu duha telah masuk. Maknanya contoh, sekarang ni sebab subuh kita agak lewat. Betul tak? Dalam pukul 6 suku subuh. Jadi sebenarnya pukul 6 tu boleh tahajud lagi. Dulu orang kata susah nak bangun tahajud sebab nak kena bangun pukul 4, kena bangun pukul 5. Sekarang pukul 6 pun boleh tahajud. Buat tak? Tak buat juga. Jadi susah tu alasan. Susah tu alasan. Jadi sebenarnya pukul 6 boleh lagi kita solat tahajud sementara kita bersiap siaga untuk solat subuh. Dan kalau sebahagian tempat tu, kalaulah 6 suku masuk waktu, selepas 10 minit baru qomat. Iqamat lah. Maknanya 6.25. Sebahagian tempat 15 minit selepas azan. Sebahagian masjid. Jadi dah 6.30. Jadi 6.30 ke 6.25 baru start solat subuh. Itu pun gelap lagi kalau kita perasan. Jadi waktu matahari mula naik ni, waktu sekarang ni mungkin dekat 7.45 begitu. Dekat 7.50. Sebab kadang 7.40, 7.30 tu pun matahari dah tinggi. Jadi itu adalah isyarat Nabi duduk. Selama katakan lebih kurang dekat 1 jam sebenarnya. Lebih kurang dekat 1 jam selepas solat subuh. Dan fadilat dia sebagaimana yang disebutkan. Walaupun tak disebutkan di sini. Tapi dalam hadis yang sahih, Nabi kata sesiapa yang salat subuh di masjid, kemudian dia duduk di tempat salatnya sehinggalah matahari terbit, kemudian dia mendirikan salat 2 rakaat, maka dia dapat pahala seperti orang mengerjakan ibadah haji. Seperti orang mengerjakan ibadah haji. Jadi agak besar pahala tu. Jadi kita sambung sedikit lagi. Selesai kepada salat subuh tu, wa kana yaqulu fi duburi kulli salatin maktubah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca pada penghujung salat yang fardu. Bila disebut penghujung di sini, maksud dia adalah selepas salat. Walaupun macam saya pernah sebut sebelum ni, dubur salat tu ulama khilaf, betul tak? Ada yang kata dubur salat ni adalah sebelum salam. Dan pandangan yang kedua selepas salam. Jadi untuk hadis ini yang lebih nampak sesuai adalah selepas salat. Iaitu selepas salam. Nabi membaca selepas salat fardu. Setiap salat fardu Nabi baca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jad. Zal jaddi minkal jad. Dan ini adalah hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Jadi maknanya astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani' lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jad.
Jadi terjemahan dia, tidak ada Tuhan selain Allah, Maha Esa dia dan tidak ada sekutu baginya. Milik Allah lah segala kerajaan dan milik Allah lah segala pujian. Dan dia maha berkuasa ke atas setiap sesuatu. Kemudian ada doa. Allahumma la mani' lima a'tait. Ya Allah, tidak ada yang menghalang apa yang kau beri. Tidak ada yang menghalang apa yang kau beri. Sebenarnya ucapan tidak ada apa yang dapat menghalang ni, apa yang Allah bagi ni, maksudnya kalaulah semua manusia menahan pintu-pintu rezeki kepada kita ni, tak bagi, tolak, tapi Allah bagi, maknanya tak ada yang dapat halang. Itu yang Nabi sebut dalam hadis. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in illa qad katabahu Allahu lak. Dan walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik. Illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik. Terjemahannya, wa'lam annal ummah, ketahuilah sesungguhnya umat manusia keseluruhannya, law ijtama'at, kalau mereka ni berkumpul, mereka bergabung, ayyan fa'uka bi syai'in, untuk mereka bagi manfaat kepada kamu akan sesuatu perkara, lam yanfa'u, mereka pasti takkan dapat bagi, illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, kecuali dengan apa yang telah Allah tetapkan. Maksudnya ikut ketetapan Allah. Walau ijtama'u, dan sekiranya mereka berkumpul, mereka berhimpun untuk memberi mudarat kepada kamu. Semua orang ni nak buat jahat kepada kita. Maka nescaya mereka tak mampu memberi mudarat kepada kita illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik, melainkan disebabkan ataupun dengan kadar ketetapan dan ketentuan daripada Allah. Jadi kita baca doa, Allahumma la mani' lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada yang dapat menghalang terhadap apa yang kau kurnia, dan tidak ada yang dapat memberi apa yang kau halang. Wala yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Dan kekuasaan orang yang mempunyai kekuasaan, kehebatan dan kelebihan orang yang mempunyai kelebihan, semuanya tidak ada memberi manfaat kepada dirinya selain daripada Allah. Maknanya kadang orang ingat kaya dia tu adalah beri manfaat pada diri. Tak, Allah yang memberi manfaat. Tidak ada yang mampu menandingi, walaupun dia ada kekayaan, dia ada kekuatan, dia ada kelebihan, tetapi semuanya adalah manfaat, hakikatnya adalah kembali kepada Allah. Dan disebutkan di sini selepas zikir ini, Nabi SAW membaca, wa kana yaqul, dan baginda membaca, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. ولا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. Hadis riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Yang la ilaha illallah tu terjemahannya sama sampai wa huwa ala kulli syai'in qadir. Manakala la haula wala quwwata illa billah ni, tidak ada daya dan kekuatan melainkan datangnya daripada Allah. Kemudian tidak ada Tuhan selain Allah. Wala na'budu illa iyyah, kami tidak beribadah, mengabdikan diri kecuali kepadanya semata. Lahun ni'mah, miliknya lah segala kenikmatan. Walahul fadal, dan miliknya lah segala kelebihan dan kebaikan. Walahus sana'ul hasan, dan milik Allah segala pujian yang baik. Dan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, kami tidak beribadah kecuali kepadanya, mukhlishina lahuddin, kami ikhlas kepadanya dalam beribadah, walau karihal kafirun, walaupun ia dibenci oleh orang-orang kafir. Jadi ini dibaca selepas salat. Dan disebutkan di sini, wa nadaba ummatahu sallallahu alaihi wasallam ila an yaqulu fi duburi kulli salatin subhanallahi salasan wa salasin. Dan Nabi menyeru, nadaba ni boleh diterjemah sebagai menyeru atau mengajak.
atau mengajarkan atau mendidik. Dan Nabi mengajak umatnya sallallahu alaihi wasallam untuk membaca selepas salat Subhanallahi salasan wa salasin. Perkataan subhanallah, kalimah subhanallah tu sebanyak berapa kali? 33 kali. Salasan wa salasin. Walhamdulillahi kazalik. Begitulah juga dengan zikir alhamdulillah pun sebanyak 33 kali. Wallahu akbar kazalik, dan begitulah juga dengan zikir Allahu akbar pun sebanyak 3 kali juga. Bila 33 campur 33 campur 33, semua tasbih, takbir dan tahmid tadi jumlahnya 99. Dan Nabi ajar kita genapkan bacaan zikir yang ke-100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maknanya selepas kita tamat Allahu Akbar kali yang ke-33 itu, selepas subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar sebanyak 33 kali setiap satu, maka kita pun la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini zikir selepas salat. Wa fi sifatin ukhra, tetapi ada juga kaifiat yang lain untuk tasbih dan tahmid dan takbir ni. Dia tidak ada la ilaha illallah tadi sebagai zikir yang ke-100. Tetapi macam mana nak jadikan 100? Tasbih subhanallah tu 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Dan Allahu Akbar 34 kali. Ini pun ada hadis yang meriwayatkan begitu. Jadi 33 campur 33, 66. 66 campur 34, 100. Jadi yang menggenapkan 100 zikir adalah Allahu Akbar tu 34 kali. At-takbir arba'an wa salasin. Takbir tu dilakukan sebanyak 34 kali. Fatatimmu bihil mi'ah, maka genaplah 100. Maka genaplah 100. Wa fi sifatin ukhra, dan ada sebahagian kaifiat atau tata cara yang lain, iaitu khamsan wa ishrina tasbihah, 25 kali sebutan subhanallah. Tadi 33, yang ni 25 kali sebutan subhanallah. Wa misluha tahmidah, dan 25 kali sebutan tahmid, iaitu sebutan alhamdulillah. Wa misluha takbirah, dan 25 kali sebutan Allahu Akbar. Jadi 25 campur 25 campur 25 adalah 75. Betul tak? 75. Dan 25 lagi nak menggenapkan 100 macam mana? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini pun sebanyak 25 kali. Tapi ni bisa kita tak pernah buat kot, saya rasa. Jaranglah buat. Sebab panjang, yang last kali tu panjang, nak baca 25 kali. Mana lagi mudah? Kita baca sekali je la ilaha illallah tu, dan 33 kali subhanallah, itu lagi mudah berbanding yang ciri yang ketiga ni. Tapi ciri yang ketiga ni diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dalam kitabnya Sunan An-Nasa'i. Manakala dalam kaifiat yang lain yang juga diamalkan dan dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau yang dibuat oleh Nabi, wa fi sifatin ukhra, antara cara lain, asyru tasbihat, Nabi membaca 10 kali tasbih subhanallah sebanyak 10 kali. Wa asyru tahmidat, dan Nabi membaca tahmid alhamdulillah sebanyak 10 kali juga. Wa asyru takbirat, dan Nabi membaca takbir juga sebanyak 10 kali. Jadi keseluruhannya 30 zikir yang dibaca oleh Nabi, tasbih, tahmid dan takbir selepas salat. Dan selain daripada itu, hadirin dan hadirat yang saya muliakan, wa fil musnadi was sunan, dalam kitab Al-Musnad dan juga dalam kitab Sunan, daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala. Uqbah bin Amir ni adalah salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a bil muawwizati fi duburi kulli salah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kepadaku untuk aku membaca al-muawwizat. Al-muawwizat. Al-muawwizat pada selepas solat. Dan ulama-ulama mengatakan bahawasanya al-muawwizat ni merujuk kepada qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Yang tu ketiganya disifat sebagai al-muawwizat. Tapi sebahagian riwayat dikata al-muawwizatain. Kalau al-muawwizatain tu dia merujuk kepada al-falaq dan surah an-nas saja. Maksudnya tidak ada qul huwallahu ahad. Jadi sebab itu kita tengok kadang imam selepas solat dia baca 3 qul. Betul tak? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Baik. Dan hadis Uqbah bin Amir ni diriwayatkan oleh al-Imam Abu Hatim Ar-Razi dan juga Imam Ibn Hibban di dalam Sahih Ibn Hibban, dan juga diriwayatkan oleh al-Imamul Hakim An-Naisaburi dalam kitabnya Al-Mustadrak ala Sahihain, dan kata al-Imamul Hakim hadis ni sahih mengikut syarat Imam Muslim. Hadis ni sahih mengikut syarat Imam Muslim. Dan ada satu hadis lagi yang diriwayat oleh Imam At-Tirmizi. Imam Tirmizi kata bil muawwizatain. Maknanya Nabi memerintahkan Uqbah bin Amir ni untuk membaca 2 surah muawwizah. Dan bila disebut 2 surah tu merujuk kepada Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq, dan juga apa? Qul a'udzu birabbin nas. Baik. Wa awsa Mu'azan ay yaqula fi duburi kulli salatin Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memesan atau berwasiat kepada Muaz bin Jabal untuk Muaz ni membaca pada penghujung salat doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Dan ini adalah wasiat. Ini adalah wasiat. Dan kita ni kalau kita nak bagi wasiat, nak bagi nasihat, nasihat dan wasiat ni dia berhajat kepada hikmah. Dia berhajat kepada hikmah. Sebentar tadi yang menjadi faktor saya lewat, saya ada program bersama dengan mahasiswa Universiti Malaya, program Quran Hour, dan topiknya adalah tadabbur kisah Luqman Al-Hakim dalam surah Luqman tu, daripada ayat 12 hingga ayat 19. Ada 8 ayat. Dan Luqman ini sifat dia hikmah, dia hakim. Itu sifat dia, itu ciri dia, dia bijaksana. Dan antara ciri bijaksana ni, sebelum kita nak mulakan pesanan atau nasihat, kita guna bahasa-bahasa yang santun, guna bahasa yang sopan. Sebab kalau tuan-tuan tengok dalam ayat yang ke-13, Luqman kata apa? Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunai. Dia dalam masyarakat Arab ni panggil anak ni biasanya ya walad atau ya bunai. Cuma ya walad ni biasanya panggilan oi budak, macam tu. Panggilan yang kasar. Ya walad gitu. Tapi panggilan ya bunai ni isyarat kepada panggilan yang lemah lembut. Jadi dia ni nak bagi nasihat kepada anak dia, dia mulakan dengan apa? Bukan isi kandungannya bagus, tapi nak mula panggil anak tu panggilan pun panggilan bagus. Itulah dianya hikmah. Dan hadis kisah Muaz ni pun sama, menunjukkan hikmahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di sini tak diceritakan apa yang saya baca tadi, tak termasuk, tetapi kisah ni, satu hari Nabi ni sallallahu alaihi wasallam dia bertemu dengan Muaz bin Jabal. Dan bila dia bertemu dengan Muaz, dia pegang tangan Muaz. Dia pegang tangan Muaz. Pegang tangan. Dan bukan semata pegang tangan.
Tapi dia kata apa? Ya Muaz, wallahi inni la uhibbuk. Wahai Muaz, demi Allah aku sayang kepada kamu. Tengok. Ni belum masuk nasihat lagi, tapi ni adalah mukaddimah nasihat, iaitu hikmah tu. Mula-mula pegang tangan, kemudian dia kata, wahai Muaz, aku sayang kepada awak. Kemudian Muaz kata, demi Allah, aku pun sayang kepada kamu, wahai Rasulullah. Kemudian barulah Nabi kata, wahai Muaz, janganlah kamu tinggalkan pada penghujung setiap salat daripada kamu membaca, Allahumma a'inni ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Jadi kita pun kena baca juga. Bukan semata kita hadir kelas sahaja tapi tak amalkan. Tak. Kita balik kena amal. Dalam salat kita, selepas salat kita. Dia macam kita nak bagi nasihat tapi kepada orang yang ada title-title kehormat ni. Dia ni kita kenal dia Tan Sri, dia Datuk Sri contoh. Tapi kita nak bagi nasihat, pesanan, ajar dia kebaikan, kita pun kata, Pak Cik, saya nak bagi tahu satu benda. Allah. Dia kata aku ni, orang duk panggil Tan Sri, Datuk Sri sekian. Memang ada sebahagian orang dia agak sensitif kalau dia ada Tan Sri dan Datuk Sri, tapi orang panggil dia dengan nama je. Tu, dia akan sensitif. Biasanya ada yang begitulah. Ada orang dia tidak kisah, yang tu yang jenis tawaduk. Tetapi ada orang tu, jadi kita pun panggil dengan panggilan kehormat. Kalau tidak, tak adalah Nabi ni SAW bila hantar surat kepada Herakl Maharaja Rum tu. Kan Nabi kata, min Muhammadin Abdillahi wa Rasulih ila Herakl Azimir Rum. Azimir Rum tu adalah ucapan kehormat tu. Dia macam istilah duli yang maha mulia tuanku, begitu. Maknanya tidaklah panggil nama aja. Tapi Herakl Azimir Rum, maknanya pembesar atau Maharaja Rum. Kemudian barulah Nabi start dakwah. Jadi macam itulah hikmah. Jadi sama dengan kisah ni, maknanya Nabi nak ajar Muaz ni zikir selepas salat. Iaitu, Ya Allah, bantu aku untuk berzikir kepada kamu. Bantu aku untuk syukur kepada kamu. Dan bantu aku untuk elok dalam beribadah kepada kamu. Dan inilah sebenarnya teras ayat yang kelima daripada surah Al-Fatihah yang kita baca saban hari tu. Bila kita sebut Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan kepadamu kami minta pertolongan. Ulama-ulama tafsir mengisyaratkan bahawasanya kita ini bukan semata dituntut beribadat. Tapi dalam masa yang sama kita juga dituntut untuk minta pertolongan Allah dalam pelaksanaan ibadat. Sebab kita nak buat ibadat ni berat, susah. Nak semayang kan berat kadang. Kita tengah seronok-seronok tengok TV ke, tengah masak ke, tengah makan ke, tengah lipat baju ke apa. Tiba nak kena semayang pula. Allah, contohlah. Tengah shopping ke, nak masuk waktu. Jadi dia berat. Macam tu juga puasa Ramadan. Sebelum ni Hanala punya makan, dalam sehari 3 kali. Sarapan pagi sekali, tengah hari nasi, petang lagi nasi lagi, malam lagi. Tiba-tiba nak kena puasa pula. Tak boleh sarapan nasi lemak, bihun, tak boleh. Dan kemudian bila dah buka puasa tu pula, makan sikit dah kenyang pula. Jadi rasa macam tak puas rasa. 30 hari nak kena tanggung. Berat tu ibadat puasa ni. Dah kenyang-kenyang apa semua, nak kena sembahyang tarawih pula. Gitu. Jadi walaupun ialah tarawih ni sunat, tapi sebagai mukmin kita kena buat. Tuntutan dia. Sebab tu Nabi mengikat orang yang buat tarawih ni adalah apa hadis tu? Nabi SAW sebut tentang pelaksanaan salat tarawih tu. Okey. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban. Sesiapa yang melakukan qiyam Ramadan, iaitu salat tarawih dengan penuh keimanan, tengok. Maksudnya orang yang benar-benar buat tarawih ni adalah orang yang betul-betul beriman. Wa ihtisaban, dan dia mengharapkan ganjaran dan keampunan Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min zambih, diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Jadi maknanya berat, ibadat ni berat. Nak datang ke masjid, nak pergi solat jemaah 5 waktu. Berat juga. Ada sebahagian orang yang lelaki ni khususnya sembahyang Jumaat je dia pergi. Sedangkan yang lain-lain pun dia dituntut untuk pergi masjid untuk 5 waktu solat. Jadi sebab itu Allah kata Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan kata-kata Allah tu dibaca oleh kita. Kitalah yang kena menghadirkan hanya kepadamu ya Allah. Walaupun itu kata-kata Allah. Hanya kepadamu
kami beribadah dan kepadamu kami minta tolong. Kepadamu kami minta tolong. Dan ayat Quran ni dia menepati dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu saya pernah sebut antara ciri-ciri yang ketara kalau hadis tu sahih adalah ia tidak bercanggah dengan Al-Quran. Ia tidak bercanggah dengan Al-Quran. Dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Nabi kata ihris ala ma yanfa'uk. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Bersungguhlah kamu dalam melakukan perkara yang memberi manfaat kepada kamu. Kita ni tak ada yang memberi manfaat kepada kehidupan dunia dan akhirat kita kecuali ibadat. Jadi bila Nabi kata ihris ala ma yanfa'uk, bersungguhlah kamu dalam melakukan perkara yang memberi manfaat kepada kamu. Terjemahan lainnya bersungguhlah dalam ibadat, dan Nabi sambung wasta'in billah, dan minta pertolongan Allah. Minta pertolongan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Dan Nabi ajar kepada Muaz, Allahumma a'inni ala zikrik wa syukrik wa husni ibadati. Zikir itu ibadah. Syukur kepada Allah adalah ibadah. Dan ibadah dengan terbaik, husnu ibadatik tu, elok dalam beribadah pun adalah ibadah. Dan kita minta Allah bantu. Allahumma a'inni. Dan sebab itu bila ada seruan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, kita tak menjawab seperti yang diucap oleh muazzin. Sebaliknya bila nak ajak hadir ke salat, hadir menuju kejayaan, kita ucap la haula wala quwwata illa billah. Ada sebab dia. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan daripada Allah. Kita hadir ke masjid itu bukan sebab rumah kita dekat, tapi sebab bantuan Allah. Kalau Allah bantu kita, rumah jauh pun kita sampai. Dan kalau Allah tak bantu kita, ni rumah dekat sebelah masjid pun tak pergi. Contoh, dia tidak ada taufik, pertolongan dan bantuan daripada Allah. Baik. Dan disebutkan di sini oleh Ibn Al-Qayyim, wa duburus salati huna, yang dimaksud dengan penghujung salat di sini, dubur salat di sini, yahtamilu qabla as-salami wa ba'dah. Dia ada ihtimal. Ihtimal ni ada kemungkinan. Iaitu dubur salat ni kemungkinan ada dua maksud. Yang pertama adalah sebelum salam, macam saya bagi tahu. Yang pertama adalah sebelum salam, iaitu selepas kita baca tasyahud akhir tu, kemudian kita selawat ke atas Nabi. Kalau kita memilih selawat Ibrahimiyah, selepas innaka hamidun majid tu, sebelum kita bagi salam, maka kita baca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Dan maksud yang kedua adalah wa ba'dahu, iaitu selepas salam. Dan selepas salam ni maknanya kita dah selesai salat kita. Wa kana shaykhuna yurajjihu ay yakuna qabla as-salam. Guru kami berpendapat, iaitu guru kami di sini siapa? Guru kepada Ibn Al-Qayyim. Guru kepada Ibn Al-Qayyim, iaitu Al-Imam Ibn Taymiyah. Al-Imam Ibn Taymiyah. Dia kata Ibn Taymiyah ni merajihkan. Merajih ni dia kata pandangan yang kuat, pandangan yang tepat, dubur salat adalah sebelum salam. Sebelum salam. Sebab apa? Sebab Ibn Taymiyah ni dia kata dubur bagi setiap sesuatu adalah sebahagian daripada sesuatu. Kita ada dubur tak hadirin hadirat? Ada kan? Ada kat dalam kalangan jemaah kita tak ada dubur? Bahaya tu. Jadi kita ada dubur. Dubur kita ni berada pada badan kita ke ataupun di luar badan kita, duk berjalan tepi tu? Ha? Mana satu? Dia berada pada badan kita, betul tak? Jadi itulah maksud Ibn Taymiyah. Dubur bagi setiap sesuatu adalah juzuk daripada badan. Jadi kalaulah dubur salat, maknanya dia masih dalam salat, cuma dia penghujung salat. Kalau dia duduk di luar salat, itu tak dinamakan dubur kerana dia bukan anggota lagi dah. Ini pandangan Ibn Taymiyah. Tetapi macam saya kata, isu ni adalah isu khilaf. Perbezaan yang berlaku dalam kalangan ulama'. Sebahagian cenderung kata sebelum salat dan sebahagian kata cenderung selepas salat. Bagi saya, kedua-duanya betul dan kita boleh baca zikir-zikir ini sebelum salam, saya minta maaf, sebelum salam dan selepas salam. Itu yang lebih tepat, saya betulkan balik ayat saya tadi.
Jadi selesai perbahasan kita pada malam ni hadirin dan hadirat. Walaupun saya mula lewat dalam 10.43 tadi, 9.43 tadi. Tapi sekarang dah 10.30 jam saya. Saya nak berhenti hadirin dan hadirat. Saya tidak berhajat nak sambung sampai 10.43. Biasa saya akan sambung sampai 10.43 sejam. Tapi kerana saya dah hari ni dah terlalu banyak aktiviti, saya dah tak apa larat hadirin dan hadirat. Orang kata ustaz muda lagi, betul lah, cuba rasa kehidupan saya. Saya nak letakkan pada kehidupan saya yang hari-hari kena menghadap jam 1 jam dalam perjalanan 8 kilo 1 jam lebih. Jadi sebab itu saya pun nak balik ni, maknanya saya sampai rumah pun dalam pukul 11. Betul. Jadi sebab itulah saya harap boleh kita bagi keuzuran kepada saya. Saya minta maaf jika ada salah dan silap. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya zikir selepas solat ni waktu dia panjang. Maknanya setiap selepas solat, selama mana belum masuk waktu yang berikutnya, kita boleh baca zikir selepas solat. Sebab itulah kalau contoh orang yang sembahyang zuhur, waktu zuhur masuk katakan 1:30, tapi dia solat zuhur pukul 3. Lepas dia habis solat, boleh tak dia baca zikir lepas solat? Jawapannya boleh. Jadi waktu tu panjang. Jadi sebenarnya kalau katakanlah ada pihak masjid yang buat bacaan surah Al-Mulk secara beramai-ramai contoh, dan dia nak ikut. Jadi boleh sahaja dia dahulukan bacaan surah Al-Mulk, kemudian barulah dia pun membaca zikir. Tetapi yang mana prioriti, keutamaannya adalah zikir dahulu. Sebab apa? Sebab Nabi SAW sampai kepada kita riwayat selepas Nabi solat Isyak, Nabi baca Al-Mulk ramai-ramai? Tak sampai. Jadi afdalnya adalah baca zikir. Memang ada anjuran baca surah Al-Mulk sebelum tidur, tetapi tidaklah semestinya mubasyarah, maknanya sejurus selepas solat, tak semestinya. Boleh jadi dekat rumah sebelum kita tidur, dan tidak disyaratkan berjemaah. Maknanya yang utamanya adalah secara sendiri-sendiri. Tak ada masalah. Saya kat Masjid Meranti tu pun saya tak semayat, tak. Jadi insya-Allah